Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamka bin Hayat. Saya ingin menyambung topik yang dibincangkan oleh kawan saya tadi, iaitu tentang aspek kerohanian melalui ilmu. Okey, di dalam Ilyas Al-Ghazali menjelas fungsi ilmu sebagai pembekal kepada hati dan manfaat yang akan dicapai oleh seseorang kepada rohaninya. Oleh kerana pentingnya fungsi ilmu kepada pembentukan rohani, beliau memulakan dengan bicarakan tentang ilmu dan makrifah. Di sini Imam Ghazali ingin menyebut bahawa ilmu ini ialah pembekal kepada hati dan ia membawa kepada pembentukan rohani kita. Kemudian antara pandangan Imam Al-Ghazali ialah kelebihan ilmu apabila mampu membawa rasa takut pada pemiliknya dengan memetik ayat 28 surah Fatih yang bermaksud sesungguhnya yang takut akan Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah ulama, yakni ilmuwan. Ini kerana dengan ilmu seseorang dapat mengenali Allah, beribadah dan mengagungkannya serta membuahkan taat dan menghalangi maksiat. Di sini Allah ingin menyebut bahawa kelebihan ilmu apabila seseorang mampu membawa rasa takut kepadanya dengan beribadah dan mengagungkannya serta menghalangi maksiat. Selain itu, Imam Al-Ghazali banyak memberi peringatan bahkan mencela ilmu tidak bermanfaat dari segi amal atau yang bermatlamatkan kesenangan duniawi, kemegahan, kedudukan atau untuk memperoleh pangkat, status dan populariti di kalangan rekan taulan. Di sini Imam Ghazali mencela kepada orang yang berilmu tetapi ilmunya disalahguna. Dia hanya digunakan untuk duniawi dan populariti semata-mata untuk menarik perhatian masyarakat ramai. Untuk aspek kerohanian melalui keyakinan, menurut Al-Ghazali sangat penting bagi seseorang memahami dengan penuh keyakinan tentang makna dan isi kandungan syahadah, iaitu bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kerana keyakinan tersebut dapat mendukung sunnah di samping terpelihara dari pengaruh golongan sesat atau ahli bid'ah. Di sini Imam Ghazali ingin menyebut bahawa keyakinan itu penting dalam kalimah syahadah, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Secara langsung ia dapat mendorong seseorang itu pada sunnah Nabi dan mengelak daripada perkara-perkara yang sesat. Seterusnya, ia juga mengandungi keyakinan tentang kewujudan zat, sifat dan segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan tentang kebenaran Rasulullah SAW, termasuk keyakinan kepada semua perkara yang didengar melalui pengajaran agama, iaitu sam'iyat. Di sini bermaksud kita perlu yakin terhadap zat dan sifat Allah seperti mana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, seperti syurga, neraka, azab siksa kubur dan lain-lain. Kemudian termasuk dalam bahagian ini adalah keyakinan terhadap rukun-rukun iman. Persoalan iman dan keyakinan mempunyai kesan kepada rasa taat di dalam hati manusia dan menjadi pendorong untuk beribadah dengan keyakinan terhadap pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala serta azab siksanya. Di sini kita juga perlu yakin terhadap rukun-rukun iman kerana ianya dapat menimbulkan rasa taat di dalam hati seseorang manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ialah aspek kerohanian melalui ibadah.
Di sini di dalam Ayyuha Al-Walad, Al-Ghazali memulakan pandangan berbentuk amaran tentang tanda-tanda berpaling Allah kepada seseorang hamba, ialah apabila ia sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada kena-mengena atau tidak mustahak baginya, di samping menjelaskan bahawa jika berlalu waktu dari seseorang hamba dalam keadaan ia mengerjakan sesuatu yang selain dari tujuan sebenar ia dijadikan oleh Allah di dunia ini, maka layaklah nanti ia ditimpa penyesalan yang panjang. Di sini Imam Ghazali ingin menyebut bahawa Allah benci kepada orang yang mengerjakan sesuatu perkara yang tidak mustahak baginya, dan Allah juga akan menjatuhkan penyiksaan yang berpanjangan kepada golongan tersebut. Kemudian ialah hikmah solat dan berpuasa. Solat memberi kesan besar kepada kesejahteraan kerohanian seseorang kerana ia tunggak keyakinan dan merupakan jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Al-Ghazali, segala pergerakan, perlakuan dan amalan zahir berkait dengan solat, bermula dari azan, takbir dan hingga ke salam, kesemuanya mengandungi rahsia tersendiri untuk tujuan pembersihan jiwa dan pembentukan pribadi manusia. Sebagaimana yang kita tahu bahawa solat adalah penting bagi setiap umat Islam dan ianya membawa kebaikan untuk rohani kita, iaitu tubuh badan kita, selain mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ialah hikmah bersuci. Allah menganugerahkan ibadah kepada hamba-hambanya dengan kebersihan dan menjadikan air untuk menyucikan aspek zahir. Kebersihan dan kesucian zahir bukan matlamat akhir, bahkan jalan permulaan bagi menuju penyucian batin. Kesucian tidak sekadar membangun aspek zahir melalui pembersihan dengan menyiram air, bahkan mengandungi hikmah untuk mensucikan segala rahsia hati. Di sini Allah ingin menyebut bahawa kita perlulah menyucikan diri kita menggunakan air sebelum melakukan ibadah. Ini adalah untuk memastikan bahawa tubuh badan kita bersih sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya secara tidak langsung dapat menyucikan hati kita juga. Aspek kerohanian melalui etika. Al-Ghazali turut memberi perhatian kepada perkara lain seperti etika yang turut memberi kesan kerohanian seseorang. Ini kerana semua etika dan peraturan dalam kehidupan mesti dirujuk dan berdasarkan kepada agama, segala adab, kepribadian dan cara-caranya. Antara aspek yang mempengaruhi kerohanian seseorang adalah apa yang ia makan, dengan siapa ia bergaul dan bagaimana perilaku panca inderanya, selain dari aspek ibadatnya secara khusus. Di dalam Minhaj Al-Abidin, Al-Ghazali menyatakan bahawa penjagaan panca indera seperti mata, telinga, lidah, hati dan perut merupakan bukti ketakwaan seseorang hamba kepada Tuhannya. Berkaitan dengan adab makan, Al-Ghazali menjadikan sebagai salah satu aspek penting yang mesti dijaga. Ini kerana apa yang dimakan dan cara makan akan membentuk hati dan jiwa, dapat menyalurkan kekuatan dan menjadi jalan atau wasilah kepada agama. Antara adab sebelum makan ketika sendirian menurut Al-Ghazali ialah memastikan makanannya halal dari segi bahan dan cara menyediakannya. Di sini Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahawa adab makan adalah antara aspek yang penting, aspek etika yang penting. Ini kerana ianya dapat membentuk hati seseorang itu sama ada baik atau buruk. Maka kita perlulah memastikan apa yang kita makan itu adalah dari sumber yang halal. Kesimpulannya, religiosity atau penghayatan agama yang membawa maksud menghayati, mengamal dan melaksanakan agama secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan dengan segala dimensi, iaitu akidah,
ibadah, akhlak dan syariah. Kerohanian merupakan aspek yang mendasari penghayatan agama, yang mana penghayatan dimensi akidah, ibadah, akhlak dan syariah ini kesemuanya memberi kesan kepada bahagian dalaman manusia. Sekian pembentangan daripada saya dan kawan saya. Saya harap sedikit ilmu daripada pembentangan tadi dapatlah kita sama-sama jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.